Okey, dan saya mutekan mikrofon. Dia singkir kalau ada bunyi-bunyi luaran tu kita akan tapiskan. Co-host mana Puan Zabidah tadi dah jadikan co-host, patut sudah ada. Okey. Okey, saya terus kongsikan skrin sekali lagi dan berkongsikan korpus Quranic Arabic Corpus, ya, iaitu kita masih lagi dalam ayat yang inilah, ya. Ayat ini ialah ayat di surah Ibrahim ayat ke-52 dan kalimah yang ke-9 ialah ilahun, yakni ilahun. Semalam kita berkongsikan ayat 17 surah Al-Qamar. Saya boleh kongsikan sekarang di sini, ya, iaitu walaqad yassarnal qur'ana lizikri fahal mim muddakir, ya. Terus malam kita kongsikan lizikri, iaitu gabungan harfun jali dengan az-zikru. Sebelum dia bergabung dia li dengan az-zikru. Bila dia bergabung hamzah wasal digugurkan dan huruf ra di hujung kalimah diturunkan ke baris kasrah, menunjuk dia menjadi isim yang majrur, ya. Dan pertalian ni kita panggil apa? Jar wa majrur, ya. Jar wa majrur. Dan app ni dia bantu kita dengan memberikan jenis dia, ya. Dia adalah gabungan apa? Kata depan ni ialah harfun jar. Kata sandang ni ialah alilan ta'rifah, ya, dia ada alilan ta'rifah. Tetapi hamzah wasal tu digugurkan, tinggal lam sahaja, lam syamsi. Kemudian zikri ni adalah kata bendanya, iaitu ismun ia apa yang majrur, isim yang majrur, ya. Dan dia juga bantu kita dengan memberikan makna dia, iaitu untuk peringatan, ya, untuk peringatan. Jadi apa-apa yang Allah terangkan dalam ayat itu sebenarnya yang Allah ceritakan sebelum tu adalah untuk dijadikan peringatan kepada kita, ya. Peringatan adalah dalam bentuk isim masdar, ya. Daripada ingat menjadi peringatan adalah isim masdar. So dalam konteks ini dia adalah isim masdar wazan satu dan dia tidak ada acuan, ya, tidak ada acuan kerana dia mengikut kaedah orang Arab bercakap dan bertutur. Jadi penulisan dia juga mengikut apa yang dikatakan oleh orang Arab, ya. Dia tidak ada acuan yang tertentu. So, itu dipanggilkan sama'i, iaitu mengikut percakapan dan pendengaran cara-cara orang Arab, ya, bercakap. Kalau kita di bawah ni ada apa-apa maklumat lain, ya, ini adalah maklumat yang berkaitan dengan 3 huruf akar zal, kaf, ra, ya. Zal, kaf, ra, 3 huruf akar dia, ya. Kalau saya nak kongsikan saya boleh typekan kat sini, iaitu zal, kaf, ra ni ialah 3 huruf akar, ya. Apa dia 3 huruf akar dia? Zal, kaf, ra. Kita asingkan dia, ya. Jangan disambungkan, ya. App ni dia dah sambungkan, ya. Kalau kita menyambungkan, so kita kena bariskan sekali, ya. Kalau kita sambungkan, kita kena bariskan sekali, kerana dia sudah membentuk satu perkataan, ya.
So apabila kita membentuk perkataan, yang tu dipanggilkan kata dasar, ya. So apakah format kata dasar? Format kata dasar biasanya dia akan mengikut ejaan yang ini, ya, iaitu fi'il madhi wazan satu. Yang inilah yang dipanggilkan kata dasar. Ya, so ini kalau saya nak kongsikan, ia inilah, ya, kata ejaan, ya, ejaan kata dasar. Yang zakara tu adalah fi'il madhi, ya. Jadi mengeja kata dasar, bentuk dia sama dengan bagaimana fi'il madhi wazan satu ditulis. Jadi kata dasar dia pun zakara juga. Ya, zakara dia sama dengan fi'il madhi wazan satu. Macam mana kita tahu sini wazan satu? Kita lihat di sini, ya. Di sini ada tulis apa? Bentuk satu tu, itulah menunjukkan kalimah ni mengambil bentuk wazan satu. Ya. Kasus ni biarkan dulu, ya. Saya sendiri pun masih lagi tak faham apa yang app ni mengatakan. Kasus 2 ni, kasus ni bahasa Inggeris dia case 2 lah. Ya, tapi saya masih lagi tak dapat apa yang dimaksud oleh app ni tentang case. Tapi yang pentingnya kita perlu mengenal wazan dia dulu, ya, yang ini. Wazan ni penting betul kita. Dia jadi kalimah ni adalah case wazan satu, ya. Ejaan kata dasar dia mengikut kata dia tulis color ni, saya tak tahu sama ada betul tidak color. Sebenarnya kata lah, kata sempurna. Sempurna mean perfect, ya, perfect tense iaitu fi'il madhi. So inilah bentuk ejaan kata dasar, ya. Yang ni huruf akar. Jadi untuk itu kita kongsikan semalam. Kita mulakan dengan huruf akar, kemudian kita ambil kata dasar dia. Selepas tu step ketiga, kita bentukkan kata terbitan dia. Yang inilah kata terbitan dia, iaitu zikrun. Ya, zikrun. Bila huruf yang terakhir tidak ditandakan baris itu, bermakna default dia mengambil dhammatain, ya, iaitu baris dhammah bertanwin. Kenapa dia tidak tandakan? Sebab di dalam pembentukan kalimah ra ni boleh mengambil baris hadapan, boleh mengambil baris atas dan boleh mengambil baris bawah. Sebab tu dia tidak tandakan baris. Maknanya dia boleh berubah, ya, mengikut konteks dan cerita di dalam ayat, ya. Okey, so sekarang ni saya nak berkongsikan dengan iaitu kalimah muddakir. Dalam ayat ni di hujung dia, ya, yang ni. So tuan-tuan lihat, ejaan dia adalah bermula dengan mim, lepas tu dal, lepas tu kaf dengan ra, ya, muddakir. Okey, sedangkan tiga huruf akar ni ialah zal, kaf, ra, ya. Tiga huruf akar ia zal, kaf, ra. Ya. Okey, macam mana kita nak check dia zal, kaf, ra? Kita okey, clearkan ni dulu. Ya, lepas tu Bukan kod doktor. Ya. Doktor kena klik muddakir tu. Tak dengar. Zakara ni untuk dizikro. Okey, ya. So apa kita buat, kita tekan di sini, ya. Ya. Tekan di sini, tu dia. So bermakna sekarang ni confirm lah dia punya tiga huruf akar pun daripada zal, kaf, ra juga, ya. Iaitu yang ni lah. Zal, kaf, ra. Maknanya li zikri dengan muddakir ni adalah kalimah yang dibentuk daripada tiga huruf akar yang sama. So kita mulakan dengan zal, kaf, ra, ya. Okey, macam mana kita tahu dia isim fa'il, ya? Kita kenal dia, ya. Tengok satu caranya ialah kita gunakan app ni boleh membantu kita memberi orang kata tu guide dia, ya, arah tujunya
Kalau kita tekan di bawah ni, Kenapa zal lah doktor ya? ni yang saya nak explain kan ni. Kan ya? Okey. Okey, so sini dia tidak ada apa ya? Tidak ada apa? Senarai dia kata terbitan, tapi kita boleh juga gunakan yang list zikri tadi untuk melihat apakah isim fa'il kepada zikrun ataupun zakara tadi. Kita tekan di sini, tuan-tuan akan lihat di bawah ni ya. Tapi ini wazan satu ya, dia tak boleh. Dia wazan satu, sedangkan mudakir adalah wazan ke-8 ya. Cuma sayang app ni dia tak beri ya, dia tak bantu tuan-tuan dan puan-puan mengatakan wazan ke-8. Itu yang kita kena gunakan dua digital Al-Quran. Kadang-kadang yang sini tidak ada, kita gunakan yang satu lagi ya. Yang tu saya bantukan sekarang. Saya pergi ke korpus dan saya ambil Quran korpus, lepas tu ambil word by word ni ya. Word by word, dan kita pergi ke surah Al-Qamar, surah 54. Okey, dan ayat ke-17. Okey, dan type tekan go. Wan dah dapat tu, go ya. So yang ni saya padamkan dulu. Okey ya. So kita lihat kalimah muddakir tadi ya. So kita dah cari ayat ke-17, bermula di sinilah. Walaqad ni ya. So muddakir ialah di sini. So tuan-tuan akan lihat di sini. Ya, ini yang apa ni korpus dia bagi bantu kita ya. Yang tafsir dan perkata tadi dia tidak nyatakan wazan keberapa. Ada kalimah yang dinyatakan, ada kalimah yang tidak dinyatakan. Ya, so di sini ni dia sebut ya, adalah wazan yang ke-8. Ya, so maknanya pembentukan dia mesti melibatkan dan dia kata kat sini apa? Active participle. Ni dia lah. Active participle ialah isim fa'il. Ya. So bermakna isim fa'il wazan ke-8. Ya, indefinite apa makna dia? Nakirah. Maksudnya ialah muzakkar. Genitif ialah majrur. Ya, so korpus ni dia lebih lengkap sikitlah daripada yang tafsir dan perkata itu ya. So banyak yang tidak dijelaskan di situ. Di korpus ni dia bantu kita ya. Okey, so sekarang kita lihat macam manakah pembentukan muddakir ni ya. Muddakir. So kita pergi kepada mana? Pergi kepada Lexilogos. Saya clearkan drawing ni dulu. Saya dah buatkan tadi supaya kita laju sikit ya. Kita shortcut. Shortcut. Okey, so kalimah muddakirin, asalnya muddakirin ya, adalah isim fa'il wazan keempat muzakkar mufradah ya. Nak sebut dia muzakkar elok gunakan mufrad lah ya, bukan mufradah. Mufradah tu kalau kalimah yang muannas. So kita ambil muzakkar mufrad yang majrur. Itu sebagaimana yang tadi menerangkan dalam penerangan di korpus tu, kita sudah kenal dia. Ya. Jadi untuk membentuknya kita mulakan dengan 3 huruf akar. Tadi saya dah tunjukkan ya, di mana dapat 3 huruf akar tu, di sinilah. Ya, muddakir 3 huruf akar dia zal, kaf, ra. Okey. So mulakan dengan zal, kaf, ra, dan zakara kita pun sudah buat semalam. Kata dasar dia ialah zakara. Ya, zakara bermakna ingat. So untuk membentuk kalimah muddakir ni kita perlu menggunakan acuan isim fa'il wazan ke-8. Jangan silap acuan. Kalau silap acuan dia tak jadi. Bila dia kata dia adalah isim fa'il wazan ke-8 tu, maka hendaklah gunakan isim acuan
kata terbitan isim fa'il wazan ke-8 ya. So saya kongsikan di mana tu daripada template kita ni. Ya. So ini dia. Ya, isim okey, isim fa'il wazan ke-8 ni wazan ke-8. So bermakna yang mana dia punya kalimah dia? Yang ni lah. Ni dia. Itulah acuannya, ialah tu mufta'ilun. Ya, mufta'ilun. Sebab tu kita ada mim baris depan tu mendakir tu, sebab dia mengambil acuan inilah. Ya, kalau macam mana kita nak mencari acuan ni ialah daripada kalimah tadi kita pun sudah tahu ya, dia bermula dengan mim baris hadapan. So kita cari bahagian yang mim baris hadapan saja ya. Jangan pergi cari bahagian-bahagian lain ya. Kanan daripada sini ni, kolom-kolom ni semua tak ada mim baris hadapan. Ya. So jangan pergi cari tempat lain. Cari di mana yang ada mim baris hadapan ya. Ada 2 kolom saja yang mim baris hadapan. Satu yang kolom ini, satu lagi kolom yang ni. Antara 2 kolom ni saja yang kita nak cari acuan dia ya. Itu saja yang ada kolom mim mula dengan mim baris hadapan, sama ada isim fa'il ataupun isim maf'ul. Ya, tetapi kaf tu baris bawah. Ya, kaf tu baris bawah. So itulah clue menunjukkan dia bukannya isim maf'ul. Ni ya. So acuan dia ain yang baris bawah lah. Bukannya yang mufta'alun, sebab kaf tu baris bawah. Kalau kaf baris atas, dia isim maf'ul. So di antara kolom C dengan kolom D ni bermakna yang sebenarnya adalah isim fa'il, bukannya isim maf'ul ya. So akhirnya kita dapat acuan dia iaitu mufta'ilun. Inilah acuan dia. So kita gunakan acuan ni di dalam pembentukan kalimah tu ya. So kita clearkan dulu ni, kita keluar pada sini pergi ke leksi logos tadi. Ni. So kita gunakan acuan mufta'ilun. Jadi apa kita buat apabila kita sudah dapat acuan ni untuk membentuk kata terbitan, masukkan ingredient dia ni ya. Dulu saya ada cerita dia ibarat acuan nak buat kuih baulu ya. Kita nak buat kuih baulu, jadi acuan ni kenalah kuih baulu. Dan ingredient tu mesti sesuai dengan membuat kuih baulu, barulah jadi kuih baulu ya. So kita nak membentuk isim fa'il wazan ke-8, so mesti ambil acuan isim fa'il wazan ke-8. Okey, so macam mana kita nak menggunakan acuan ni, saya tunjukkan sekali lagi, iaitu okey, fa ni ya, fa gantikan. Ya, dia mim adalah tambah, sebab acuan dia ada mim, mulakan dengan mim. Di sini mim kita dah letakkan. Lepas tu fa ni gantikan dengan zal. Zal adalah huruf yang pertama, ganti dengan fa tu ganti dengan huruf zal, maka dia akan menjadi zal yang sukun. Ini dia. Ya, so dia jadi zal yang sukun selepas huruf mim mim yang dhammah tu. Itu untuk huruf fa. Okey. Kemudian huruf ta pula. Ya, iaitu yang keduanya huruf ta adalah tambahan ya. Tambahan, so kita masukkan tambahan tu. Jangan pergi tinggalkan ya, sebab acuan tu ada. Jadi ta tu kita letakkan selepas zal yang sukun. Okey. Lepas tu huruf ain baris bawah. Ain kasrah ni adalah perlu digantikan dengan ain, adalah huruf yang kedua. Huruf pertama fa, huruf kedua ain, huruf ketiga lam. Jadi kena gantikan dengan huruf yang kedua kaf ni lah. Ya. Ain baris bawah, jadi kaf kena mengambil baris bawah. Mana dia? Yang ni. Ya. Jadi
multaki. Multaki dan akhir sekali ialah lam. Ya, akhir sekali lam. So kita clear ni, pergi ke lam pula. Iaitu lam berbaris dhammatain, tanwin dhammah. Dia huruf yang ketiga dalam acuan ni. So dia perlu digantikan dengan huruf yang ketiga iaitu ra. So ra ni menggantikan lam, dia akan menjadi ra yang dhammatain, ya. Ra dhammah yang bertanwin, ya. So masuk ke dalam tu dia akan jadi ditambahkan ra di hujung tu, maka jadilah kalimah multakirun. Inilah yang dipanggilkan kata terbitan. Ya, kata terbitan. So kita buangkan tanda ni untuk membagi. Sekarang ni yang inilah yang dipanggilkan kata terbitan. Ya, kalau nak labelkan, dia boleh ambil teks ini dan kita type dekat dia. Inilah yang dikatakan kata terbitan, ya. So kata terbitan yang dibangunkan daripada apa? Isim fa'il, dia mesti ada dua komponen, iaitu jenis dia dengan wazan dia. Ya, barulah jadi kata terbitan. Bila kita nak menerangkan kata terbitan, mesti ada dua komponen ni, ya. Yang pertamanya komponen jenis, iaitu isim fa'il. Ya, kalau setakat isim fa'il saja tak mencukupi, dia mesti diikat dengan wazan dia sekali, iaitu wazan ke-8. Barulah menjadi kata terbitan. Ya. Okay. So bila kita sudah mengenal itu, kita akan tahu jenis kalimah muddakir ni ialah isim fa'il wazan ke-8, ya. So kita teruskan dengan membentuk supaya dia menjadi muddakir. Ya, sekarang ni baru kata terbitan. So ada lagi proses dia, tak belum habis lagi tu. Okey. So sekarang ni lihat sini ada penambahan ta, ya. Penambahan ta. Dalam wazan ke-8 ada penambahan ta selepas huruf yang pertama fa. Ya. Bermakna dalam kalimah tu ada penambahan ta selepas huruf pertama zal. Ya. Dan dalam wazan ke-8 dia ada peraturan dia apabila dia bersabit dengan kalimah yang bermula dengan zal, ya, zal ni, ya, boleh kita lihat zal dalam kata dasar ataupun zal boleh dilihat dalam huruf akar. So maka ta ni akan, ya, akan bertukar kepada dal, ya. Bertukar pada dal ataupun bertukar kepada zal. Ya. So yang paling senang kita tukarkan kepada zal. Dua-dua boleh, ya. Tapi yang paling kalau cepat kita tukar kepada zal, ya. Dua-dua boleh. Kalau huruf dia dal, kita tukar pada dal. Kalau huruf dia zal, tukar pada zal. Okey, so apa kita buat sini ialah kita kopikan dia. Yang ni. Okey, ta sekarang ni kita tukar kepada zal, iaitu zal yang berbaris. Sebab ta baris atas, jadi tukar pada zal yang berbaris atas. Kopi je di sini. Okey. Kalau kita nak letakkan catatan di sini ialah kita buat nota dia, iaitu kita ambil teks tadi. Apa yang kita buat di sini ialah huruf ta, ejaan dia ialah taun, ya. Taun tambahan. Ya, kalau nak di dalam isim fa'il wazan ke-8, okay, bertukar kepada
huruf zai. Ya, itu yang sorry, dia zalun ya. Jadi zalun. Jadi huruf zal. Okey, itu yang step yang di sini ya. Okey, masih lagi belum habis lagi ya, sebab kalimah dia muddakir. Nanti di sini kalau sorry ya, dia bertukar pada, kalau dia tukar pada zal, dia tak akan ada dal. So okay, dia bukan tukar pada zal di sini, tukar pada dal. Okey, kita betulkan ya. So ini sebenarnya bertukar kepada dal ya. So ambil dal. Okey, ambil dal bagi atas. Itu dia. Okey. Ta bertukar kepada dal, bukannya kepada zal, sebab dia nak membentuk dal di sini ya, bukannya zal. So sekarang terdapat huruf zal dengan yang bertemu dengan huruf dal. Nah, so ini juga membabitkan kemasukan huruf zal kepada huruf dal. So kita ambil di sini, kopikan di sini. Ya. So terdapat huruf zal dengan huruf dal. Ya, so bila dapat huruf dal dengan so zal ni dimasukkan ke dalam huruf dal. Ya. So bermakna kita buat sekali lagi. Tukar yang ni dimasukkan ke dalam huruf dal, mana dia digugurkan ya, dan sebab dia dimasukkan dalam dal, dia tidak lagi disebut. So dia hilang dalam tulisan dan sebutan. Sudah dia dah masuk dalam dal, bermakna di dalam huruf dal ni terdapat dua kalimah, iaitu ditandakan dengan tasydid. Ya, tu dia. Muddakirun. Sekarang ni sudah menjadi muddakirun. Ya, disebabkan dua perkara berlaku. Ta bertukar kepada dal, kemudian zal ni dimasukkan ke dalam dal dan dihilangkan, dihazafkan dalam tulisan dan sebutan. Ya, dia menjadi muddakirun. Okey, saya bawa ke bawah yang ni supaya kita dapat gunakan paparan ni. Saya potong dia, bawa ke sini. Okey. Dan teruskan. Okey. Tetapi kalimah dia ialah muddakirin, bukannya muddakirun. Kenapa? Kerana ialah ada min. Sebelumnya ada harfun jar. Jadi kita masukkan min di situ ya. Mana ayat dia tadi? Ayat dia di sini ya. Ayat bukan, ayat dia di sini. Ada min ya, so ada min. So masukkan min tu, jadilah dia min muddakirin ya. So masukkan min lah, min baris bawah dengan nun yang asal dia ialah nun yang sukun ya. Lihat di sini, min adalah nun yang sukun, diikuti dengan mim sudah berlaku idgham ma'al ghunnah. Ya. So kalau sekiranya berlaku idgham ma'al ghunnah, apa kita buat? Masukkan. Kita alih ni sikit. Masukkan. Masukkan dan nun mati tu dihazafkan, tak ada. Okey, so kita buat satu step lain ya, iaitu nun ni digugurkan, lepas tu mim tu ditasydidkan. So kita ambil copy, bawa ke sini. Ya, sukun kepada nun tu digugurkan sebab dia dah menjadi idgham.
Idgham apa makna idgham? Nun dimasukkan ke dalam huruf min, makhraj dan sifatnya digugurkan, ya, dimasukkan sekali bermakna dihazafkan, melainkan sifat dengung saja. Jika sifat dengung saja yang kekal. So lain pada sifat dengung tu, makhraj dengan sifat nun tu telah dimasukkan ke dalam mim, maka dia tenggelam, ya, dalam mim. Dia tidak lagi disebutkan. Yang tinggal hanya sifat idghamnya saja. Sebab kenapa dia ada sifat dengung dia. Nak punah. Ya, sifat gunnah dia. Kenapa dia ada sifat gunnah tu? Kerana dia adalah dalam kumpulan huruf al-khayshum. Al-khayshum. Betul, ya. Dia ada, bila dia khayshum, dia ada sifat dengung, ya, di mana bunyi huruf tu melalui rongga hidung, ya. Al-khayshum tu mana rongga hidung. So dia sudah menjadi jar wa majrur, ya. Sini jar, kalimah isim selepasnya mestilah majrur. Jadi perlulah yang ni ditukarkan kepada baris bawah. Jadilah mudakirin. Mim, yang ni ditasydidkan, ya. Bila idgham, nun sukun bertemu dengan mim, idgham al-ghunnah, mim tu kena ditasydidkan. Jadilah mim mudakir. Ya. So asalnya kalau tak ada min, mim ni tidak bertasydid, ya. So dia hanya bertasydid apabila ada nun sebelumnya yang membabitkan idgham, ya, ma'al ghunnah. Okey, so yang ni kita yang ni untuk apa tadi? Ta tambahan, so makna itu ada untuk penerangan kepada ta ditukar kepada dal di sinilah, ya. Ta ditukar kepada dal yang ni. Ya. Ta ni ditukarkan kepada dal. So di sini sekarang ni kita sudah dapat kaedah yang dipanggil jar wa majrur. Ya, mim mudakir tu. Kalau nak kotakkan dia, mana draw, okey, yang ni lah. Yang ni min mudakir adalah jar wa majrur, ya. Itulah dia punya cara-cara pembangunan ataupun pembentukan kalimah min mudakir dalam ayat ke-17 surah Al-Qamar, ya. Kalau kita nak labelkan dia, boleh labelkan kat bawah ni, ya. Okey, ini merujuk kepada ayat surah kalau Al-Qamar, ya. Berapa? 24, 24. Ayat 17. Dan di situ bukan ayat 17, dia ada 4 ayat. 17, 22, 32 dan jadi dan 40. Ya. So dia ada 4 ayat di situ, ya, surah Al-Qamar tu. Tapi dia ni tak susun ikut apa, ya. 3 kenapa dia pergi situ, ya. Sinilah 40. 17, 22, 30. 7. Okey. 54, 17, 7 kalau doktor. Dia punya tanda tu 54, 17, 6, 17, 22, 32, 40, ya. Tanda ni dia jawi agaknya, dia jadi apa? 22. Koma. Dia itu sepatutnya koma lah tu, ya. Okey, select. Mudakir tu Yang ni, kalimah jauh. yang ke-7 kalau ikut dalam korpus ni. Apa dia?
Mudakir tu kalimah yang ke-7. Bukan 22. Bukan 23. Sekejap, saya tengok balik ya. Ini Sekarang saya okey, tengah ini tengok buangkan dekat korpus ni. ni ya. Ayat 22. Kan kalimah Ni 22. ayat ni ya. Ayat 17, Ayat ayat 17, 22. kalimah ke-7. Itu kalimah lah. Ini Ini saya punya ayat. ayat je. Ni ayat. Ni ayat, semua ayat dia. Mudakir tu. Ada 4 ayat, 17, Oh, ada 22, 4 ayat. 22, Mudakir kan 40. ada 4 ayat dalam Al-Qamar. Ya, ya, Okey. ya. Kalau kita tengok kat sini, so ini kena clearkan dulu. Okey. Tu 7 kan. Ayat, okey, yang pertama ayat 17 ni, walaqad yassarna Qur'ana lizikri fahal min muddakir 17. Lepas tu diulang balik 22, yang sama ayat walaqad yassarna Qur'ana lizikri fahal min muddakir. Kalau nak tahu kalimah dia kalimah nombor berapa, tekan sini je lah ya. Dekat ni kita tengok di atas tu kalimah nombor 7 dalam ayat tu lah. Ya. Okey, lepas tu ayat 20, ini ayat 22, 32 pula. Makna 32 di bawah. Iaitu yang ni sama je. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal min muddakir. Ya, dan akhir sekali ayat ke 40. Ya, kalau tak faham juga tak tahulah ya, 4 kali tu kan. Beritahu kita masih lagi tak faham, rugilah ya. Jadi mana Allah kata apa? Dan sesungguhnya kami telah mempermudahkan Al-Quran ya untuk dijadikan peringatan. Maka hal ni ialah harfun istifham, interrogative particle. Ya, soalan Allah tanya balik. Ya, maka ada siapa tak yang mengambilnya sebagai peringatan. Itulah makna kepada isim fa'il. Seseorang yang melakukan perbuatan tu. Apa dia perbuatan tu? Mengambil Al-Quran tu untuk dijadikan peringatan supaya kita memahami dan menghayati Al-Quran. Itulah dimasukkan dengan isim fa'il muddakir ni. Prof, tadi Pak Iftiham tu maksud dia apa Iftiham tu? Maka ni Pak Istinafiah lah. Pak Istilah. Sambungan. Pertanyaan. Yang ni ya, hal ni ya. Hal ni kalau kita tekan sini, tengok hal tu dia kata partikel tanya ni. Bahasa apa Arab dia harfun istifham. Harfun. Ya. Kalau saya nak saya typekan istifham tu boleh dekat apa, pergi ke Alexia Logos. Ya. Dia harfun rofa. Sebab dia kata huruf ya, harfun istifham. Oh, sini Melayu tak boleh. Saya kena ambil Arab. Ya. Mana Arab ni? Okey. Rofa istifham bermula dengan hamzah qata' yang berkepala alif. Lepas tu sim, lepas tu ta, lepas tu fa yang sukun, lepas tu ha, alif, mim. Yang Arab dia tak ada baris ya. Itu dia. Istifham. Ya, apa makna istifham? Ini wazan ke-10 ya. Maknanya seseorang meminta seorang orang kedua beri kefahaman kepada dia. Itu maksudnya istifham. Daripada orang dua. Apa dia? Orang pertama mohon pada orang dua. Ya. Dan wazan ke-10 bila ada sim dengan ta ni, konteks dia lah orang pertama A minta orang B buat sesuatu kepada dia. Jadi A minta B terangkan kepada dia. Itu konteks wazan ke-10. Jadi A minta B terangkan kepada dia. Ya, so macam mana dia minta tu? Dia bertanya. Dia bertanya bertanya B. Jadilah dia harfun istifham. Sebab tu dia namakan harfun istifham. Okey, istifham ni kalau nak tahu bentuk ni apa dia? Bentuk dia adalah isim masdar wazan ke-10. Isim masdar
wazan ke-10. Kalau nak tengok dia punya acuan senang je, pergi kat sini tengok isim apa ni dia ya, istif'alun. Oh, Itulah bentuk dia. Istif'alun, istifhamun. Kalau kita nak bariskan sama dengan baris inilah. Fahami, fahima maknanya faham. Ya, tukar. Tapi kalau Prof, kalau dalam Al-Quran, dia bila wazan 10 tu, dia tak tuliskan mohon tu, ayat perkataan tu dia tak tulis mohonnya ke? Ada tak perkataan tulis mohon? Dia bertanya. Bertanya. Oh, iftiham tu dengan wazan 10 tu ada sikit perbezaan lah ya dekat ada tambah tanya tu ya, sebab iftiham. Nama dia ya, nama kalimah tu. Nama kalimah tu ialah harfun istifham. Particle of interrogation. Ataupun interrogative particle bahasa Inggeris dia. Ya. Okey, so saya ingat cukup untuk perkongsian hari ini. Ya. Untuk kita berkongsikan apa tadi, macam mana kalimah mudakir itu dibentuk, dia membabitkan membabitkan huruf ta ni. So nanti kita akan lihat dalam Al-Quran, ta ni dia mengambil peranan dalam berbagai-bagai cara ya. Ini dalam bentuk isim masdar. Isim fa'il wazan ke-8 ya. Mungkin satu hari nanti kita boleh kongsikan apa yang berlaku dalam membentuk fi'il madhi ya. Fi'il madhi wazan ke-8 pula. Di mana dia terlibat dengan huruf illah. Ya. Huruf illah kalau ada masa mungkin besok saya akan kongsikan ya. Bagi tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti kelas intermediate tu yang mengupas ayat-ayat surah Kahfi, mereka dah tahu dah ya, dah banyak kali saya tunjukkan tu. Kalau saya nak tunjukkan sebagai contoh di sini kita bagi surah Kahfi surah ke-18. Banyak contoh-contoh ya, ini salah satu daripadanya. Tuan-tuan akan tengok di ayat keempat tu ada kalimah apa? Ittakhoza ni. Ya, ittakhoza ni tengok ada ta bertasydid bermakna ada satu tambahan ta yang wazan ke-8. Ya, kalau saya tekan ke sini tuan-tuan tengok tiga huruf akar dia ialah alif, fa dengan zal. Ya, tidak ada ta. Dalam kata dasar huruf akar tidak ada ta. Tetapi apabila dia membentuk kalimah tu dia mengambil bentuk wazan ke-8. Ya, kerana kalimah ni adalah fi'il madhi wazan ke-8. So bila ada mengambil bentuk fi'il madhi wazan ke-8, so acuannya ada tambahan ta. Ya. Ta, dan ta tu apa terjadi ya? Ta tu dia satu ta tambahan, kemudian hamzah ni, alif yang lemah ni, ilah ni ya, disukunkan, dia akan bertukar kepada ta juga. So terdapat dua ta. Sebab tu dia terdapat ta yang bertasydid ya. Kalau saya nak kongsikan acuan dia yang mana? Yang ni ya. Wazan fi'il madhi, yang ni fi'il madhi, ini fi'il madhi maklum wazan ke-8. Ini acuan dia. Ifta'ala. Ya, so bila wazan ke-8 dia ada penambahan ta ni. So itu ta, sudah ada satu ta, kemudian huruf illah alif yang lemah tu dalam membentuk kalimah dia bertukar pada hamzah qata'. Hamzah qata' tu menggantikan fa ni. Fa sukun dia tukar pada ta. Maknanya hamzah qata' yang sukun bertukar pada ta, terdapat dua ta. Satu ta sukun, satu ta yang berbaris. So ta sukun dengan ta berbaris akan ditukarkan kepada ta yang bertasydid. Ya, ini yang melibatkan yang dipanggilkan idgham mutamatsilain tu ya. Sebab huruf yang sama ya.
InsyaAllah itu kita kongsikan besok. Sekarang ni dah pukul 8 lebih dah ya. Okey, terlebih masa sikit hari ini. Okey, kita clearkan. Dan kita, kalau kita nak simpan tadi boleh ya. Yang ni tadi kita dah selesai perbahasan tu. Kita kalau kita sini nak taruh tadi apa, nombor kalimah ya, dia nombor 7 ya. So di sinilah hujung sekali. Dia tak jadi sebab dia dah campur-campur ni Jawi dengan tu. Cuba sekali lagi, berjadi dah 7. Okey. Kalau delete-kan dia tak jadi. Okay. Ya, maknanya kalimah dalam ayat 17, ayat 22, ayat 32 dan 40, dia kalimah yang ke-7 di dalam ayat tu. Okey, so kita boleh print screen supaya kita boleh simpan dia untuk rujukan lain kali ya. Macam manakah pembentukan kalimah. Mudah kita insya-Allah, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Heavy doktor. Terima kasih banyak. Alright, so kita jumpa lagi besok pagi Jumaat yang sebelum bercuti, hari Sabtu dan hari Ahad. Ya.